saya menyeru supaya umat Islam ini bersatu, sebab masa tidak banyak menunggu kita. Itu sekian lama saya bercakap, ya, kalau nak melaksanakan undang-undang Islam, masyarakat Islam kena bersatu. Ya, dia tak boleh buat seorang-seorang sebagaimana yang ada sekarang ini yang menimbulkan begitu banyak polemik. Ya, sebab itulah kalau kita bersatu, ya, saya yakin orang lain sukar untuk naik dan pijak kepala kita. Hari ini saya timbulkan kerana hukum Islam itu dipermain-mainkan oleh ultra-kiasu. Tahu siapa dia bukan? Ya, setelah sekian lama mereka berada di sini dan mereka juga pun berkawan dengan apa itu kan? Apa itu benar? Tuan-tuan sekalian, ini kajian demi kajian dibuat. Ya, saya nak sentuh gini aja, betul Datuk jangan pula ni. Apa tu? Ya, saya ingatkan bila antara kiasu ni berkawan dengan PAS ini, dia makin lembutlah dengan Islam. Ini tak. Makin kuat lawan lagi. Ini masalah ni. Bukan? Saya melihat apa tu, dalam soal ini, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kajian demi kajian dibuat dan saya belum jumpa lagi kajian soal hudud penerimaan di kalangan orang bukan Islam. Tak ada lagi. Sebab itu kita minta supaya Universiti Melaya yang ada Akademi Pengajian Islam, Universiti UKM yang ada Fakulti Pengajian Islam, cuba buat kajian. Kenapa orang bukan Islam begitu menentang sehingga mengeluarkan statement over my dead body, sampai mengeluarkan langkah mayat aku sehingga ke hari ini. Dan saya yakin statement ini keluar kerana dia tahu kita lemah. Kalau kita kuat, dia takkan berani mengeluarkan statement yang sebegini. Dan kalau tuan-tuan melihat kajian demi kajian dibuat, yang dibuat oleh Dr. Ngiao Yok Meng, ya, seorang wartawan dulu, dia buat kajian, kami bekerja kat Universiti Melaya. Dia buat tentang bagaimana orang minoriti bukan Islam melihat program pengislaman, islamisasi dan juga polisi Islam yang dilaksanakan di negeri Kelantan. Ini kajian beliau. Saya hanya melontarkan saja apa yang dikaji. Ya. Dapatan beliau menunjukkan, saya tak tahulah, mungkin dia sendiri bias. Ya. Dapatan beliau mengatakan bahawa persepsi atau respon masyarakat Cina kepada program dasar-dasar Islam di Kelantan ini begitu negatif. Datuk boleh baca Datuk tesis yang sedemikian rupa. Ya, begitu juga bila saya buat kajian tentang persepsi orang Cina terhadap gerakan politik orang Melayu. Ya, kalau tuan-tuan tengok, majoriti dapatan kita menunjukkan bahawa mereka menolak, sebut saja negara Islam, dia tak mau. Dan seorang pemimpin ultra kiasu ini, ahli parlimen, adalah satu parlimen di Kuala Lumpur kan. Bila ditanya, ya, mana satu yang orang Cina suka antara PAS dengan UMNO? Ya, dia kata orang Cina tahu UMNO ni korup. Ini tahu. Orang Cina tahu PAS ni ada integriti. Ini dia kata. Tetapi kalau diberi pilihan antara negara Islam, ya, antara negara Islam masuk undang-undang jaga hudud lah, ya, dengan korup, orang Cina lebih memilih, lebih baik calon yang korup daripada pilih calon yang ada integriti dan mahu menegakkan undang-undang Islam. Ini dapatan yang dibuat, kajian yang apa tu, yang dibuat. Ya. Jadi tuan-tuan bos sekalian, ni ada berapa minit lagi ni? Apa tu? Tak ada, saya pergi je. Apa tu, ya. Jadi saya melihat dalam isu ni tuan-tuan sekalian, saya orang Cina, tuan-tuan, tak maaf. Ya, saya kena bagi tahu apa yang saya bukan nak mewakili orang Cina, tetapi saya boleh rasa feel orang Cina lah. Walaupun orang Cina saya tuduh lebih Melayu daripada Melayu. Apa kan? Saya pun tak boleh buat apalah dah nak tuduh macam tu, bukan? Apa tu? Dan saya datang daripada keluarga yang kuat semangat kecinaannya, dan saya melihat bahawa persepsi pandangan orang Cina terhadap Islam ini tidak nampak peningkatan yang begitu baik. Ya, kita lihat peningkatan itu tidak ada.
masih di tahap macam itu aja. Ya, walaupun penerangan dibuat, dan saya tak tahu macam mana Datuk terangkan kepada parti roket ni, saya tak tahulah bagaimana dia buat penerangan itu. Dan kita nampak respon mereka ini bukan nak memanahkan ni, nak bagi naik gear 2 sebab sejuk kan, respon mereka negatif. Dan bila saya buat kajian ni terhadap pelajar-pelajar di IPT, kita tengok pelajar juga bagaimana respon orang yang terpelajar terhadap Islam ini. Dapatan tidak menunjukkan perkara yang positif boleh kita tunjulkan. Pandangan mereka terhadap Islam, termasuk dengan undang-undang Islam, termasuk dengan negara Islam ini, tidak menampakkan satu sikap yang positif. Ya, sebab itu saya selalu bercakap tuan-tuan sekalian, hari ini lebih baik kita membicarakan sesuatu yang menjadi dasar bersama, yang menjadi suruhan semua agama. Kita bertitik tolak di situ supaya dia terkena. Bukan? Agama mana yang menghalalkan zina? Ya, rogol, zina, apa lagi? Judi, arak dan sebagainya, tak ada. Ya, lebih baik kita ambil nilai besar ini, kita bincang bersama, tengok bagaimana mereka boleh bersetuju ataupun tidak. Ya, kalau mereka tak bersetuju, kita tanya dia nak menganut agama apa sebenarnya. Kalau tak nak menganut agama dia, masuklah Islam kan, habis cerita. Bersunat, habis cerita, bukan macam kita lah. Apa tu ya. Tapi saya melihat hari ini disebutkan tadi, tuan-tuan sekalian, saya nak sentuh sikit je, nak ujung dah maksud ya. Di Tunisia mereka mengatakan agenda hudud bukan agenda yang utama. Ketika Hamas menang pun statement yang sama. Dan kita lihat negara yang melaksanakan hudud sekarang ini Pakistan antaranya lah. Ya, Pakistan, tuan-tuan tengok sehingga ke hari ini saya tidak mengatakan, tapi nak inverted comma lah ya, jangan quote lah ya, nampak seolah-olah gagal ya, gagal. Ini soal yang perlu kita fikir bersama, sejauh mana persiapan untuk melaksanakannya supaya tidak timbul persepsi negatif ini. Saya bila bercakap, saya selalu kaitkan dengan dakwah kepada orang bukan Islam. Panjang bangsa saya kenali ini, saya tak tahulah, mungkin saya salah, mungkin pandangan saya ini tidak boleh mewakili sebahagiannya, tetapi sepanjang pengalaman saya, pergaulan saya dengan orang bukan Islam ini, saudara berkawan dengan dia 3 tahun ke, 20 tahun ke, 54 tahun ke, saya rasa keadaan tidak banyak berubah. Ini pada pandangan saya, setuju ataupun tidak, terpulanglah bukan. Keadaan tidak banyak berubah. Dan kalau tidak percaya, kita tengok nanti apa yang akan berlaku kepada generasi yang seterusnya. Mungkin ada orang yang berkata setakat ini generasi yang tua-tua akan berakhir, betul tak? Yang tinggal akan generasi muda yang mungkin akan menerima Islam. Kajian saya buat itu terhadap generasi muda, pelajar-pelajar di IPTA dan IPTS, pandangan mereka terhadap Islam. Ya. Kalaulah ini yang telah diperturunkan daripada generasi tua sampai generasi muda hari ini, saya tidak nampak undang-undang Islam ini boleh diterima oleh mereka. Sebab itu saya kata, nak melaksanakan undang-undang Islam ini kena by force. Nak mendidik mereka ini, ini mungkin keras sikit lah ya. Tak ada jalan lain, by force ya. Peluang yang kita sepatut ambil dulu selepas peristiwa 13 Mei. Itulah peluang yang paling, saat yang paling penting itu ya. Tetapi kita tidak menggunakan peluang sedemikian ya. Kita biarkan begitu saja. Dan hari ini ya, keadaan tidak banyak membantu. Perpecahan kita semakin kuat ya, dan tuan-tuan mengharapkan mereka akan menerima undang-undang Islam ini ya. Orang bukan Islam akan terima berhubung dengan mereka, peranan mereka sebagai seorang
saksi, dan saksi pula tu mesti seorang yang tidak fasik, kena nak juruh macam jenis yang baik dan sebagainya. Mana kita nak cari? Sebab itu dalam soal ini tuan-tuan sekalian, bila bercakap soal orang bukan Islam, saya fikir sampai bila-bila pun mereka tidak akan dapat terima undang-undang sebegini. Kalau kita sesama umat Islam ni tidak dapat tunjukkan satu set role model yang baik kepada mereka. Itu yang pertama. Sebab itu saya amat-amat mengharapkan dalam isu ini, saya pun menulis kalau pengurusi sebut, nak melaksanakan hudud ini, PAS dan UMNO dia kena bersatu. Otherwise dia takkan berjaya untuk melaksanakannya. Sama ada di peringkat negeri ataupun peringkat persekutuan. Perkara berkaitan dengan Islam dan raja-raja Melayu memerlukan majoriti 2/3 di parlimen. Saya tidak nampak ia memerlukan simple majority. Perkara berkaitan dengan Raja Melayu dan Islam ini memerlukan 2/3. Ini yang saya belajar, saya tidak tahu kalau memerlukan simple majority, Ustaz. Apa yang saya tahu, perkara yang berkaitan dengan Islam ini memerlukan 2/3 sebab ini perlindungan yang ada dalam perlembagaan. Dan saya pun baru saja mengajar anak-anak pelajar-pelajar saya ini. Sebab itu dalam keadaan parlimen hari ini, dalam keadaan kalau mahkamah syariah di luar konteks lah, tapi saya cakap soal perlembagaan persekutuan. Kalau tuan-tuan nak lihat hari ini, kalau tuan-tuan tidak mendapat sokongan daripada orang bukan Islam, kalau orang bukan Islam masih lagi menentang negatif terhadap undang-undang Islam ini, bagaimana kita nak mengharapkan mereka akan menyokong? Dan sepanjang yang kita lihat, kajian demi kajian dibuat, kita tidak nampak bahawa mereka boleh positif terhadap undang-undang sebegini. Sebab itu hari ini saya pada pandangan saya, saya rasa hari ini umat Islam kena fikirkan, kalau mereka benar-benar nak melaksanakan undang-undang di Malaysia ini, PAS dan UMNO, PKR, tak tahulah, tidak ada cara lain. Mereka mesti duduk semeja, bincangkan soal masa depan agama kita ini, supaya tidak dipijak-pijak sedemikian rupa. Saya bagi contoh baru-baru. Ketika kita berhimpun baru ini, himpun, saya nak sebutkan kepada tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dan saya berani menyebut perkara ini. Dan bila saya sebut, orang marah dengan saya. Bagaimana keadaan hari ini? Orang sebegitu berani mencabar agama Islam, sedangkan bilangan mereka kurang daripada 10%. Isu murtad contohnya. Saya tak nak bermain dengan angka. Saya tidak mahu bermain dengan data. Data ini perlu ada kajian, betul tak? Tetapi berdasarkan pengalaman saya dulu, ketika mana saya dulu sebelum memeluk agama Islam, you tengok gerakan nak memurtadkan. Saya kira murtad dululah, daripada buta murtad masuk Islam, apa tu kan. Kalau istilah murtad tidak digunakan, tapi tak adalah istilah itu. Saya nak sebutkan bagaimana gerakan itu berlaku. Dan hari ini tuan-tuan tengok bagaimana sampai ke tahap peringkat yang begitu dahsyat sekali keberaniannya. Sebab itu pada pandangan saya, perkara-perkara berkaitan dengan Islam dan Melayu ini, kalau boleh, kalaupun kita nak memberikan pandangan, tak maaf sikit orang UIA, kena berlapis sedikit. Ini pandangan saya, tuan-tuan sekalian. Bila pandangan kita mengeluarkan pandangan, biarlah pandangan kita itu akhirnya boleh menyebelahi agama kita. Tetapi bila tuan-tuan open kritik sebegitu, implikasinya akan menjadikan kaduk naik junjung. Bila kaduk naik junjung, implikasinya amat besar terhadap perkembangan Islam di negara kita ini. Negara ini berasal daripada sistem kenegaraan Melayu. Ini kalau saya cakap nampak lebih Melayu daripada Melayu pula.
Ya, tapi saya kena bercakap, ya. Sedikit kalau boleh saya bercakap. Dan tuan-tuan melihat setiap negara ini ada tuannya. Allah jadikan manusia ini adil. Setiap bangsa itu berada di tempatnya dan bangsa itu menjadi nama negara dia. Dan sebab itu ada negara bangsa India, Allah kumpulkan jadi negara India. Bangsa Melayu jadi tanah Melayu. Dan negara Cina ada negara, begitu dia dengan negara-negara Arab. Negara tidak berlaku cara semula jadi, terus ada berbilang bangsa. Saya nak sebutkan. Sebab itu saya sebutkan. Saya nak tegaskan di sini, dan ini yang selalu saya lontarkan pemikiran ini untuk kita cuba fikir sejenak. Ya. Negara kita, kenapa negara kita jadi sedemikian rupanya? Ya, sebuah negara yang berakar umbikan Melayu, akhirnya kita tidak tahu ke mana identiti negara kita nak bawa. Saya nak sebutkan Bukan Islam. Di negara bukan Islam, tak ada berlaku buang anak. Dia berlaku. Saya nak betulkan sikitlah. Tapi orang bukan Islam dia tahu, dia mengandung, dia buang cepat-cepat. Kalau nak tengok berapa ramai anak luar nikah ni, saya rasa kalau disurvey secara betul, bukan ramainya orang Islam. Ya, saya nak jelaslah, kalau nikah itu dibagi sebagai syarat. Ya, nanti saya cakap ni buka pekung lah, saya tak maulah apa dia cerita lah. Cuma saya nak betulkan balik statement tu. Jadi bila sebut negara buang anak, orang kita aja. Orang lain dia mengandung, dia basuh cepat-cepat. Tetapi perkara itu berleluasa, diterima sebagai norm. Ya, kemudian satu lagi saya nak jelas tadi, la ikraha fiddin. Kita tak boleh paksa orang masuk Islam. Tapi kita boleh paksa orang yang duduk dalam negara Islam. Jangan kerana marahkan seekor nyamuk, kelambu dibakar. Ini politik orang Melayu. Tak maaf cakap lah ya. Kalau kita boleh tak suka dengan seseorang itu, dengan sesuatu pertubuhan itu, jangan kerana kita tak suka dengan sesuatu pertubuhan itu sehingga kita lupa tentang apa matlamat kita sebenar. Jadi saya mintalah kenapa tu ya. Dan saya nak sebut soal signifikan UMNO dengan PAS. Saya tidak bercakap dalam konteks Kelantan sahaja. Ya, saya bercakap dalam konteks Malaysia as a whole. You tengok apabila Lee Kuan Yew, apabila Singapura berpisah dengan Malaysia. Ya, saya rasa apa yang dibuat oleh Lee Kuan Yew dengan apa yang dibuat oleh kita lebih teruk dibuat di Singapura lagi. Bagaimana dia paksa rakyat mereka menerima undang-undang yang sedia ada. Bukan. Saya bercakap dalam konteks kenegaraan, cara besarnya itu. Ya. Saya bercakap dalam konteks kita tidak mahu, saya tidak mahu. Ya, Islam ini diperlekehkan, Islam ini dipijak-pijak. Sedangkan perlindungannya itu ada dalam perlembagaan. Itu saja saya nak sebutkan. Perlindungan itu ada begitu besar. Ya. Dalam perlembagaan, tuan-tuan tengok, walaupun perlembagaan itu digubal oleh, buat sementara ni lah, ya, digubal oleh, tuan-tuan tengok oleh Lord Reid. Perlindungan terhadap Islam dan orang Islam itu begitu besar. Jadi gunakan kesempatan itu. Kita bertegas dalam melaksanakan sesuatu. Kita bagi contoh negara Islam yang berjaya melaksanakan hudud. Kalau boleh bagi contoh, senanglah kita nak bincang. Masalahnya, itu kita bagi contoh supaya kita tidak mengulangi kesilapan. Sudahkah persediaan dibuat supaya apa yang dilaksanakan nanti boleh benar-benar boleh impress orang bukan Islam. Itu saja. Soal kenapa saya serukan perpaduan dengan orang Melayu ni, saya rasa kalau tuan-tuan tak percaya sama sendiri, tuan-tuan nak percaya siapa lagi? Kalau tuan-tuan tanya saya, bukan? Kenapa? Jangan cakap macam tu. Bukan? Itu soal peribadi. Sebab itu nak bincang benda ini benda besar. Jangan tanya undi-undi. Itu nampak sangat kita nak bincang rendah sangat pemikiran sebegitu. Minta maaf lah. Bukan? Kita nak cakap benda yang besar. Ya, saya nak sebut pun sekalian. Apa tu? Ya. Kalau tuan-tuan tanya saya, ya, mana lebih nak percaya antara saudara-saudara seagama walaupun bangsa berlainan dengan bangsa sendiri tapi agama berlainan?
Saya nak bagi tahu tuan-tuan, saya nak jelas soal ini. Walaupun orang marah, apa tu orang kutuk saya tak ada pilihan. Saya kena percaya saudara seagama walaupun bangsa berlainan, daripada sama bangsa agama berlainan. Tak. Saya rasa bagi peluang kepada ahli panel. Apa tu? Hormati ahli ilmu. Okey. Bukan soal tuan-tuan dan puan-puan apa tu sekalian. Ya, bila kita berbahas sebegini jangan terlampau emosi. Ya, bukan soal apa tu sama ada apa tu dia tolak atau tidak, itu biar itu dia individu seseorang ni. Tapi jangan kita kerana seorang dua kita rosakkan susu sebelanga. Ini politik yang cukup merugikan orang Melayu. Tuan-tuan, orang seperti itu ada satu dua orang aja. Takkan bila saya cakap gini jadi lain ni. Dalam musim malah cakap apa tu. Apa tu? Kita selalu begitu. Kerana seorang dua kita nak tolak semua. Saya rasa itu pendekatan yang tidak betul. You belajar politik orang lain. You belajar politik orang lain, bangsa lain yang lebih matang. Kalau nak bincang benda inilah, you tengok, belajar. Allah pun kata fa'tabiru ya ulil absar. Ambil pengajaran dengan mata kepala yang kita ada ini. Bagaimana orang lain berpolitik? Sampai bila kita nak macam ini? Hudud ini tuan-tuan sekalian, kalau kita boleh terima undang-undang buatan manusia, kenapa kita tidak boleh terima undang-undang daripada Allah Subhanahu Wa Taala? Itu saya sudah jelas menulisnya itu. Jadi pada saya sebagai seorang Islam, kita kena beriman tuan-tuan sekalian. Soal yang kita sebut contoh Pakistan, soal persiapan, persediaan supaya keadaan tidak menjadi bertambah buruk, itu saja.